Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid sekalian? Hari ini bersama lagi dengan Cikgu Mi dalam subjek Sains tahun 3. Hari ini Cikgu nak mengajar kamu tajuk pencernaan makanan. Sebelum itu, Cikgu nak buat ulang kaji sikit lah. Sebelum ini, kita dah belajar urutan aliran makanan. Ada 5 bahagian penting dalam urutan aliran makanan, seperti mulut, esofagus, perut, usus dan dubur. Okey, hari ini kita nak pergi kepada tajuk yang lebih terperinci dan lebih detail. Okey, jom. Sebelum itu, sila buka muka surat 52 dan 53. Okey, jom kita pergi kepada muka surat 52. Kita baca sama-sama. Pencernaan makanan. Mari kita ikuti sambungan kisah buah anggur yang telah berubah bentuk setelah dikunyah dan ditelan. Okey, sebelum masuk ke dalam perut, buah anggur tu mesti kita masuk ke dalam mulut. Apa yang akan jadi proses buah anggur tu di dalam mulut? Buah anggur tu makanan. Jadi makanan ataupun buah anggur itu akan dikunyah menjadi cebisan kecil di dalam mulut. Kemudian dalam mulut juga gigi, lidah dan air liur membantu proses pencernaan di dalam mulut. Okey, tengok dalam gambar ni. Lepas makanan tu masuk dalam mulut, dia akan pergi kepada esofagus. Okey, jadi makanan dari mulut dibawa ke perut melalui saluran sempit yang dipanggil esofagus. Sebelum masuk perut, buah anggur ni akan lalu esofagus dulu melalui saluran sempit. Okey, lepas dia masuk ke dalam perut, buah anggur ini akan menjadi makanan yang lebih kecil. Kalau dah tadi dalam mulut dia dah kecil, tapi dalam perut ni lebih kecil dan mungkin bercampur dengan makanan-makanan lain seperti nasi, roti, sayur. Jadi ada bermacam-macam lagi. Jadi setelah masuk dalam perut, kemudian dia akan pergi kepada usus. Usus ni fungsi dia adalah untuk menyerap nutrien daripada makanan. Maknanya nutrien makanan diserap ke dalam usus yang panjang. Nampak? Sepanjang proses penyerapan nutrien ni, dia akan melalui usus yang panjang. Ini usus, bentuk usus di mana dia akan menyerap nutrien. Tengok, dia ada anak panah dia akan serap ke dinding-dinding usus. Usus panjang, nampak besar. Kat sinilah nutrien diserap. Kemudian dia pergi ke mana? Okey, apakah yang berlaku kepada buah anggur dan makanan lain? Okey, kita lihat pada muka surat seterusnya. Tadi dah proses penyerapan nutrien. Adakah semua makanan tercerna yang melalui urutan aliran makanan di dalam badan dapat diserap? Okey, tak semua zat ataupun nutrien tadi tu daripada makanan tu akan diserap. Ke manakah dia akan pergi? Dia akan pergi kepada organ terakhir, itu di dubur. Dubur ni fungsi dia ialah urutan aliran makanan terakhir di dalam badan. Maknanya kat sinilah dia akan jadi tinja. Ingat kami dah jadi tinja dan tak diperlukan lagi. Yang dekat di dubur ni maknanya makanan yang sisa makanan yang kita makan tadi dah tidak diperlukan lagi, kita panggil tinja. Lepas tu dia tanya, kamu rasa ke manakah kami akan pergi selepas ini? Biasalah, kamu akan membuanglah, pergi ke tandas. Janganlah buang merata-rata pula. Jadi selepas jadi tinja ni, kita dah boleh dah buang di tempat yang selamat, ataupun kita panggil buang air besar. Okey, apa yang kita dapat rumuskan dalam topik ataupun tajuk hari ini? Hari ini bermaksud pencernaan ialah proses menghancurkan makanan menjadi cebisan yang lebih kecil supaya nutrien daripadanya boleh diserap semasa melalui urutan aliran makanan di dalam badan. Maknanya pencernaan yang akan jadi sempurna bila melalui proses kepada 5 bahagian yang kita belajar tadi. Dekat sini pun kita boleh panggil tinja, juga dikenali sebagai tahi. Maknanya tak berapa sedap sebenarnya nak kita panggil tu. Cuma kita panggil buang air besar je lah. Okey, cikgu harap kamu dah faham. Sesiapa yang ada masa terluang dah bolehlah buat buku aktiviti muka surat 35. Senang je tu. Jadi kamu isi huruf-huruf yang sesuai di dalam petak. Jadi kamu dah boleh buat jawapan. Apa yang cikgu terangkan sebenarnya tadi tu memang
dah ada jawapan. Jadi kamu boleh buat. Yang soalan nombor 1 tu tak ada masalah. Yang nombor 2 tu, kamu susun balik huruf tu menggunakan petak yang tebal tu. Ambil setiap huruf tu, susun balik. Cikgu harap tak ada masalah. Okey. Itu saja cikgu nak terangkan pada hari ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi untuk video akan datang.